Bagi mereka yang lahir di bawah tanda anjing, dikatakan bahawa anda bertentangan dengan tahun naga kayu pada tahun 2024. Banyak laman web astrologi mengatakan tahun ini akan menjadi tahun yang teruk bagi anda. Sekarang, adakah ini benar? Anda akan mengetahuinya. Ya, jika anda lahir di bawah tanda binatang anjing, anjing dalam tahun naga dikatakan bertentangan dengan Grand Duke atau memiliki arti yang berlawanan. Dan mereka mempunyai istilah untuk itu dipanggil Soipo. Buku astrologi mengatakan ini akan menjadi tahun yang teruk. Bertembung Grand Dukes, akan ada kemalangan, kehilangan harta, hubungan, banyak perkara buruk. Dengarkanlah, ini adalah ketidakbenaran. Perang bermaksud adanya perubahan yang tiba-tiba atau perubahan yang anda tidak sepenuhnya siap untuk menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Tetapi, adakah ini bakal berubah menjadi lebih baik atau bertambah teruk? Sebelum menjawab soalan ini, izinkan saya bertanya, berapa dari anda di sini suka kejutan? Berapa banyak yang suka kejutan? Setengah seperti, saya suka kejutan hari jadi. Saya suka hadiah ini. Saya suka kejutan, tapi tidak semua orang. Kejutan bisa mengejutkan dan saya tidak siap. Anda suka kejutan yang menguntungkan, ya? Apakah ada kejutan yang tidak anda sukai yang disebut masalah, ya? Pertimbangkanlah. Betul? Dalam kasus ini, sangat mirip dengan pertemuan Grand Duke tahun ini. Itulah yang dimaksudkan oleh pemecah tahun Soipo. Jadi jika pada tahun 2024 terdapat kejutan yang tidak anda sukai, bermakna anda tidak bersedia atau tidak memulakannya. Anda akan menghadapi sedikit masalah sepanjang tahun, okey? Tetapi jika anda bersedia, anda menantikannya, anda sebenarnya yang memulakan perubahan ini, maka 2024 akan menjadi tahun yang penuh dengan kejutan menyenangkan yang mungkin berjaya di jalan anda. Kerana ini masih tahun di mana anda sebenarnya mempunyai 2 bintang positif. Salah satunya disebut harta kebangsaan. Harta kebangsaan adalah kuasa dan otoriti. Ia memperkenankan menyetujui hal-hal serta menentukan nasib orang-orang. Ya, ini adalah meterai kekaisaran pegawai peringkat tinggi. Dalam kes ini pada tahun 2024, anda mungkin berpeluang untuk mengambilnya peran baru yang penting. Betul? Mengubah hidup orang penting bagi anda dan mempengaruhi orang yang bekerja di bawah anda atau bersama anda. Jika anda ambil peranan ini, anda putuskan lakukan dan tunjuk lebih tanggungjawab, itu jadi kejutan yang menyenangkan. Mungkin tidak semudah tahu tahun-tahun lain, tetapi pada akhirnya itu akan menjadi perubahan positif bagi anda kerana anda yang mengarahkan perubahan tersebut. Di mana Firspan ini berlaku, kebanyakannya berkaitan pelaburan dan kerjaya atau perniagaan anda. Dalam aspek kehidupan ini banyak peluang untuk membuat keputusan. Okey, apakah saya ingin menukar peranan dalam dunia saya? Adakah saya ingin tukar kedudukan? Adakah saya ingin ubah struktur, cara beroperasi, cara jalankan perniagaan? Jadi salah satu kegunaan bintang harta kebangsaan adalah optik kewangan. Jadi cadangan saya adalah jika anda menguruskan organisasi, cuba benar-benar melihat optik kewangannya. Optik kewangan tidak mengendalikan akaun anda. Okey? Ia ialah cerminan untuk menurunkan nombor kepada maklumat berguna untuk membuat keputusan tentang apa yang perlu anda lakukan atau strategi untuk mengubah organisasi. Jika tidak tahu caranya, sekarang saatnya kamu belajar. Berhasil menguasai keterampilan ini berarti membuka peluang karir dan kekayaan yang lebih besar bagi kamu. Ada gaya yang disebut kekosongan bulan, sangat baik. Saya suka gaya ini kerana ia boleh menukar bencana besar menjadi isu-isu yang lebih kecil. Jika ini tahun di mana anda fikirkan terdapat keputusan besar yang perlu anda buat, beberapa orang mungkin akan berpindah rumah, menukar tempat tinggal, berpindah negara atau menukar pekerjaan sebagai contoh. Dan akan ada banyak. Anda tahu ketidakpastian tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun lain karena bintang ini mengurangi ketidaknyamanan. Ia seolah-olah meredakan banyak masalah tak perlu. Tahu kesulitan karena Yudhong berarti masalah besar berubah jadi masalah kecil atau tidak ada apa-apa. Baik, jadi walaupun mereka masalah hujah dan pertikaian dengan orang lain, tahun ini jika anda proaktif, anda mungkin dapat menyelesaikan banyak masalah yang berlarutan selama bertahun-tahun dan menguranginya atau menghapusnya sekaligus. Berlaku juga untuk kesihatan anda.
Anda mungkin berkata, tetapi soalan ini akan memberikan anda apa yang saya maksudkan. Ada pembedahan elektif yang anda ingin lakukan. Mungkin ada beberapa detox yang ingin anda lalui dan anda menundanya karena tidak punya waktu. Baiklah, ini tahunnya, okey? Tahun untuk melalui proses itu dan memperbaharui kesihatan anda. Ya, sekarang ada sebuah bintang yang disebut Great Consumer. Setiap kali pemutus tahun datang, ia dipanggil bintang pengguna besar. Bintang pengguna hebat pada dasarnya bermaksud kehilangan wang yang banyak pada zaman dahulu. Anda boleh kehilangan banyak wang jika tidak sedar tentang perbelanjaan, tidak ada perancangan kewangan dan tidak bersedia. Tiada kecemasan. Ini tahun yang hebat bagi anda kerana kita menyatakan sebelumnya tahun ini hebat untuk perancangan kewangan. Betul? Mari lihat bagaimana anda alokasikan pendapatan anda. Jika belum melakukannya, anda tidak berada di tempat yang sudah melakukannya, anda sepatutnya ambil peluang ini untuk mengagihkan cara anda menguruskan kewangan. 50% belanja hidup, 10% kecemasan, 10% pelaburan, 10% pembelajaran, 10% aktiviti rekreasi dan sebagainya. Anda perlu merancang ini kerana apabila anda melakukannya, anda boleh mengelak atau mengurangkan sebarang kemungkinan pengguna besar atau pertembungan kekayaan anda berlaku untuk anda. Okey? Tidak bermakna tiba-tiba turun kecuali hati-hati, kecuali hanya mendengar nasihat dari orang tidak pernah hasilkan wang dalam hidup dan kemudian hanya mendengar berita dan ikuti mentaliti kawanan. Maka sialnya bintang ini bermain, jalankan perannya. Tapi hati-hati, jika kaji kewangan anda kan, anda kerja rumah. Jadi ini tidak mempengaruhi anda. Betul? Sekarang ekor harimau bermaksud menghina orang. Tak risau tentang ini bila berkaitan anjing. Sebab kenapa? Orang terlalu takut sakitkan hati orang lain dan tak habiskan cukup masa perbaiki diri jadi lebih baik. Dengar, jangan berjalan di atas cangkang telur terus. Pasti ada orang sinis. Dungu di luar sana yang habiskan waktu mencoba berbicara buruk tentangmu. Okey? Apa kan? Tidak penting. Ada hal yang lebih penting. Fokus pada peningkatan diri, orang-orang ini akan hilang sendiri. Jangan khawatir ya. Sekarang mari kita lihat rincian anjing di berbagai bagian bagan astrologi anda. Dalam tahun, bulan, hari dan jam kelahiran, anjing melambangkan hal yang berlainan. Ya, jika tidak tahu, ini kerana video pertama tonton tentang Trail of Animal Science 2024. Cadangan saya pergi ke pautan yang lihat pada skrin atau bahagian keterangan atau komen sekarang. Klik dan ia ingin membawa anda ke laman web BuzzyPlotter, memberikan pandangan penuh tentang yang anda miliki dalam kelahiran anda. Banyak lagi butiran di sana. Okey? Setiap tanda binatang dalam tahun, bulan, hari atau jam, anda memberi anda cerita yang berbeza, perspektif yang berbeza tentang kehidupan anda. Jika anjing muncul dalam tahun kelahiran anda, 2024 bisa jadi tahun penuh dengan orang sensitif di sekeliling anda. Mereka sensitif. Kata-kata kamu yang sedikit mereka tersinggung. Jika kamu sangat takut melukai perasaan orang lain, sulit maju tahun ini. Anda ingin mencuba yang terbaik untuk tidak menyakiti mereka. Jika perlu membuat marah satu atau dua orang untuk maju, itu tidak apa-apa. Ya, bukan halangan terbesar hidupmu tahun ini. Perkara terbesar, berhati-hati perancangan kewanganmu. Baiklah, kita katakan itu. Akan ada banyak peluang di mana orang ingin meminta bantuan, sumbangan, masa, dalala. Anda perlu sangat tegas tentang bagaimana anda akan mengalokasikan sumber-sumber anda. Itulah saatnya kamu memiliki anjing dalam tahun itu. Jika anjing berada dalam bulan itu, ini berlaku untuk kerjaya anda. Kerjaya anda akan mempunyai peluang untuk berperanan yang berbeza. Anda mungkin perlu memecat orang tahun ini kerana harta kebangsaan menentukan kesejahteraan orang. Kesejahteraan bergantung pada pekerjaan. Tak suka memecat, tapi bukan pekerja yang bisa membuat anda kehilangan pekerjaan, melainkan orang yang tidak anda pecat. Tidakkah kamu fikir begitu? Jika anda bos syarikat, bos pasukan, perlu membuat keputusan mahu melepaskan orang, kadang-kadang orang yang anda pecat sepatutnya anda sendiri, kerana anda yang menghalang seluruh pasukan. Dan kamu tahu itu, kamu di sana bergantung karena tidak aman kan? Jadi mungkin ini masa di mana anda memecat diri dan mencari peranan lain yang lebih baik. Anda ingin mengembangkan kemampuan anda agar pantas mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dalam pekerjaan. Penting saat anda melihat itu di atas bulan. Ini refleksi yang hanya anda tahu, okey? Dan pada hari itu sendiri, di tiang hari, baiklah ini adalah hubungan, ada benturan dengan hubungan. Apa maksudnya?
Mungkin ada masa di mana anda akan mempertanyakan perkara dalam hubungan itu atau mengapa anda menghadapi masalah ini. Pertembungan bermakna berpotensi perubahan. Mungkin ada perubahan buruk atau pemisahan keputusanmu. Ya, tetapi akan ada konflik, tetapi kadang-kadang konflik boleh membawa penyelesaian. Jangan hanya membiarkan konflik terjadi, hadapilah dan selesaikannya. Itulah yang perlu dilakukan untuk teruskan. Dan akhirnya, anjing di tiang jam. Sekarang tiang jam bermaksud ambisi dan keinginan anda. Jika anda memiliki anjing di sana, mungkin anda akan menghabiskan banyak uang atau kehilangan uang dalam pelaburan yang tidak anda telaah dengan cermat. Ini bukan tanda baik jika anda hanya mengandalkan desas-desus. Anda mungkin akan kehilangan banyak uang. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Bicaralah dengan orang-orang yang sudah mengalaminya. Teman-teman anda mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan, kecuali jika mereka profesional. Jangan hanya mendengarkan desas-desus, terutama dalam berinvestasi yang penting bagi anda. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang carta astrologi dan watak lain dalam carta anda, orang lain dalam lingkaran pengaruh anda, rakan-rakan atau keluarga anda, pergilah ke pautan ini di skrin atau di bahagian keterangan atau komen untuk memuat turun Panduan Trivers 2024. Panduan Trivers adalah deskripsi pandangan lengkap tentang harapan tahun 2024 untuk semua tanda binatang dan Feng Shui. Periksalah itu. Percuma, anda boleh memuat turun dan membaca bila-bila masa lapang. Sertailah keahlian kami di Tribe Plus. Keahlian Tribe Plus adalah tempat untuk mendapatkan kemas kini bulanan mengenai carta astrologi peribadi anda. Ia dipersonalisasikan untuk anda. Sangat berguna. Semak ia, okey? Jangan lupa tekan butang like dan langgan saluran ini untuk kemas kini lebih banyak sepanjang tahun. Terima kasih kerana menonton. Tahun yang baik kepada anda.